Sampai di Madinah, dia tetap cuba masuk. Bila pergi ke Madinah, dikelilingi Madinah itu oleh para malaikat yang lengkap bersenjata. Malaikat lengkap bersenjata keliling Madinah. Maka Dajjal pusing dengan tentera-tentera elit dia. Waktu itu bukan 70,000 dah. Kau ramai yang pengikut dia, berapa ramai tuan? Keliling. Kata Dajjal, tidak ada 1 inci pun daripada bumi Madinah kecuali ada malaikat yang lengkap bersenjata. Apabila mereka nampak Dajjal, mereka akan nampak pada Dajjal bukan mata satu tuan, Dajjal mata dua macam ni. Mata dua manusia biasa, cumanya mata kanan buta. Apabila kamu melihat Dajjal, kata Rasulullah, kamu akan melihat di dahinya tertulis tulisan kaf fa ra kafir. Tulisan itu tidak ditulis dengan pen, tidak ditulis dengan dakwat, tidak ditulis dengan cat, tetapi tulisan itu hanya boleh dibaca dengan mata hati yang terang dan bersih. Yang ni bersih, dia cahayakan mata nampak. Orang lain tak nampak. Andainya kita melihat Dajjal dengan isteri kita, contoh, kita nampak, isteri kita kata tak ada. Dia Tuhan betulnya bang. Isteri kita kata lihat di dahi dia. Dulu ustaz dah sebut dah. Rasulullah dah pesan dengan kita, di dahinya tertulis kaf fa ra. Itulah Dajjal yang mengaku Tuhan dan dia adalah penipu besar. Isteri kita duduk sebelah kata tak nampak. Ya, memang bukan semua orang yang akan nampak tulisan itu. Tuan tengok. Tuan-tuan nak tahan 400 hari tanpa makan dan minum. 400 hari tanpa makan dan tanpa minum. Siapa yang boleh tahan waktu tu? Mereka yang benar-benar beriman saja. Maksudnya munafik akan ikut Dajjal, fasik akan ikut Dajjal. Cerita dia macam ni. Dajjal pergi ke seluruh dunia, dia boleh masuk. Tak kira lah di situ ada 100 wali ke, 1000 wali ke. Macam disebutkan bumi Yaman, bumi sejuta awliya. 1 juta ke, 10 juta ke, Dajjal masuk. Ni nak beritahu tak ada tempat kecuali 2 tempat. Kata Dajjal kepada Tamim, tadi saya tak sebut. Dajjal sebut kepada Tamim, akan aku pusing setiap kampung kecuali Makkah dan Taibah. Maka Rasulullah pun sebut, Makkah itu Makkah, Taibah itu ialah Madinah, Taibah itu ialah Madinah, Taibah itu ialah Madinah. Dajjal sebut Taibah. Sebab Madinah ada banyak nama, Tabah, Taibah, Madinah, macam-macam nama dia, nama Madinah. Nabi kata inilah bumi yang Dajjal tak boleh masuk. Ketika Dajjal pergi ke ke Madinah, sampai di Madinah, dia tetap cuba masuk. Bila pergi ke Madinah, dikelilingi Madinah itu oleh para malaikat yang lengkap bersenjata. Malaikat lengkap bersenjata keliling Madinah. Maka Dajjal pusing dengan tentera-tentera elit dia. Waktu itu bukan 70,000 dah. Kau ramai yang pengikut dia, berapa ramai tuan? Keliling. Kata Dajjal, tidak ada 1 inci pun daripada bumi Madinah kecuali ada malaikat yang lengkap bersenjata. Zaman tu zaman menarik tu tuan. Kalau ketika itu kita berada di Madinah, kita akan melihat malaikat itu juga. Zaman tu zaman menarik lah. Zaman tu kita akan lihat Nabi Isa, hidup dengan Nabi Isa, melihat Dajjal, hak Nabi duduk cerita ni. Kemudian Dajjal pun berundur. Lalu dia pun naik ke bukit Uhud. Ini antara cerita yang saya akan sebut kalau kita pergi ke kawasan Uhud. Bila Dajjal naik ke atas bukit Uhud, lalu dia berdiri menghadap ke Masjid An-Nabawi. Lalu Dajjal pun tunjuk kepada semua tentera dia, Dzakal Qasrul Abyad, Masjidu Ahmad. Tuan-tuan dengar hadis ni. Dajjal naik bukit Uhud, dia menghadap ke Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi kawasan Uhud hari ni, tuan-tuan naik bukit pemanah tu, tuan-tuan menghadap ke Masjid Nabawi, tuan-tuan akan nampak menara-menara daripada jauh. Satu hari nanti Dajjal akan naik bukit Uhud, dia akan tunjuk kepada pengikut-pengikutnya, kata Dajjal, itulah istana putih Masjid Ahmad. Tuan-tuan, Masjid Nabawi hari ni warna apa? Kalau tuan-tuan tengok daripada jauh, warna putih. Hari ni tuan-tuan tengok daripada jauh, Masjid An-Nabawi yang panjang tu berwarna putih dan dia berbentuk seperti istana. Hadis ni hadis sahih. Dajjal kata itulah istana putih Masjid Ahmad. Nabi nama yang masyhur ada 2, Muhammad dan Ahmad. 2 nama ni yang paling masyhur.
Selepas Dajjal tunjuk kepada pengikut dia, Dajjal pun pergi ke satu tempat, Az-Zuraibul Ahmar, Inda Sabikhah. Tempat tu ada, tuan-tuan boleh tengok daripada Bukit Uhud. Iaitulah sebuah bukit. Hari ni ada bukit tu. Dekat dengan Bukit Uhud, boleh nampak bukit tu dekat Bukit Uhud. Kita berdiri di sini. Kita berdiri atas bukit pemanah, boleh nampak bukit ni. Hak Nabi sebut ni. Nabi kata fayad'u ruwaqahu, di sanalah Dajjal akan menempatkan tentera-tentera dan membina kemnya atas bukit ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni bukit ni, di atas bukit ini sudah lengkap dengan infrastruktur dan lapangan terbang. Dah ada dah, kerajaan Saudi tolong buat dah. Oh, bahaya tu ayat tu. Nampak? Bukit yang Nabi sebut itu, Az-Zuraibul Ahmar itu, hari ni di atas bukit tu sudah lengkap. Cuma tuan-tuan duk pergi umrah, Mutawif tak nak cerita. Mutawif duk tunjuk kurma sedap di sini, jubah murah di sini. Ni tempat-tempat ni. Ni saya seru kepada Mutawif buat study sikit, tunjuk tempat-tempat ni yang Nabi sebut. Hadis ni sahih. Dajjal akan menempatkan tentera-tentera elitnya di atas sebuah bukit yang Nabi sebut pada zaman itu disebut Az-Zuraibul Ahmar, dan bukit itu pada hari ini sudah pelengkap di atasnya dengan penempatan dan juga lapangan. Bukan untuk terbang besar lah, untuk yang ni hak pendek sikit tu. Lengkap dah. Kenapa bina atas tu? Syekh Dr. Yusuf Qardawi dah larang, jangan bina. Bukit tu Nabi dah sebut. Mereka buat juga. Alasan untuk dan mereka buat bukan untuk Dajjal, mereka buat untuk kerajaan tu, untuk kerajaan mereka, tapi betul-betul atas bukit tu yang disebutkan oleh Rasulullah. Bila Dajjal dia tak boleh masuk Madinah, bumi Madinah bergegar 3 kali. Ni saya nak sebut kat tuan-tuan.